Allah dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh dengar insya-Allah. Bising sikit lagi ni. Boleh dengar insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kita. Kita merasakan perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perasaan yang penting untuk kita bina dalam kehidupan kita. Kerana perasaan yang demikian adalah merupakan satu perasaan yang menunjukkan kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Kita minta kepada Dia sentiasa. Kita kena latih supaya kita merasakan bagaimana sesungguhnya bahawa kita amat-amat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita mula dengan kita tajwidkan syahadah kita insya-Allah. Boleh dengar insya-Allah. Agak bising kat sini Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah Taala, marilah sama-sama kita meningkatkan rasa kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan junjungan besar kita, merupakan contoh kita, murabbi kita, muallim kita. Dialah merupakan pimpinan kita dalam perjuangan, dalam kehidupan ini. Dialah yang merupakan manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Dan dialah merupakan contoh yang terbaik bagi kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan lagi kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak tingkatkan kasih sayang kepada Rasulullah sallam? Kita nak membayangkan sekiranya kita sayang kepada diri kita, sayang kepada anak kita, sayang kepada keluarga kita, mak ayah kita, maka kita nak sayang kepada Nabi lebih daripada kita sayang kepada apa pun. Jadi sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mestilah lebih daripada kasih sayang kepada diri kita sendiri. Ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bagaimana kesempurnaan iman itu bergantung kepada salah satunya ialah bahawa dia disayangi lebih daripada dirinya sendiri. Atau maknanya kita ni sayang Rasul lebih daripada diri kita sendiri. Dan macam mana cara kita nak memperbanyakkan rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaklah kita memperbanyakkan selawat kepada Rasul. Kita latih hati kita supaya berselawat, dan berselawat tu dengan satu perasaan, bukan selawat saja, kita selawat dengan perasaan, iaitu perasaan bahawa kita ini sayang kepada Nabi. Dan tanda kita sayang kepada Nabi itu ialah kita mencontohi dia. Kita ikut apa yang dia buat, apa yang dia tinggalkan, kita tinggalkan. Benda-benda yang sunnah tadi tu kita perbanyakkan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Taala, dengan kita sayang kepada Nabi, maka kita bawa kasih sayang kita kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, juga terus sampailah kepada para ulama yang muhaqqiqin, ulama yang memegang bersama al-haq, bersama-sama dengan kebenaran Allah. Dan kemudian sampailah kepada kita kata tuan-tuan guru kita, kita nak panjangkan kasih sayang kita itu dengan kita memohon kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah ikatan rabitah, ikatan kasih sayang di antara sesama kami, supaya mudah-mudahan ya Allah, dan Kau berikanlah kepada kami barakahnya, kebaikannya, kebaikannya kepada kami dengan kasih sayang itu. Dan kemudian kita juga ingin menyatakan kepada merasai dalam jiwa kita satu perasaan bahawa kita sentiasa cuba untuk nak mencontohi mereka, insya-Allah. Pada hari ini kita akan menyambung sedikit tentang Salatul Daim. Masih lagi kita berbincang tentang perkara itu, dan insya-Allah kita telah pun berbincang berkenaan dengan beberapa perkara yang kita gambarkan sebagai jalan-jalan untuk nak membina Salatul Daim itu, insya-Allah. Dan kita telah berbincang berkenaan dengan yang pertama sekali kita bincang berkenaan dengan bagaimana latihan-latihannya, iaitu kita ingin mengenal Allah, mengesan, kita sensitif dengan apa yang digambarkan sebagai kebesaran Allah. Kemudian kita nak sampai peringkat kita merasai kita perlukan Allah. Dan kita akan melihat pula diri kita, kerana kita dah menghadap Allah ni, kita dah mula menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa tu kita akan melihat kelemahan kita, dan kelemahan kita itulah perkara yang kita nak minta ampun kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia mengizinkan kita buat benda-benda yang kita tak suka, sebenarnya ialah tujuannya supaya kita bertaubat kepada Allah. Dan Allah mahu menunjukkan kepada kita bahawa kita masih lagi banyak kelemahan, nak kena lebih kuat lagi, lebih bertekad lagi, bersungguh lagi, insya-Allah. Baik. Kemudian
Kita telah berbincang juga berkenaan dengan taqarrub, bagaimana kita mau taqarrub ila Allah ma'akal, taqarrub dengan Allah melalui ataupun dengan menggunakan hati kita. Hati kita telah merupakan fokus kepada kehidupan kita ini. Di situlah Allah melihat dan Allah memandang. Di luar nampak hebat, di dalam kosong. Di luar nampak lembut, di dalam keras. Jadi kita nak kena perhatikan hati kita. Sebab itulah dalam hal ini maka kita ingin sentiasa melihat setiap aktiviti kita, diam kita, bicara kita, bergerak kita, kita tidak buat apa-apa, perbuatan tubuh kita, perbuatan berfikir kita, merasai kita, semua itu adalah merupakan amal. Yang amal itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua itu merupakan penyembahan kepada Allah. Maknanya tidak ada satu pun yang kita lakukan melainkan dengan niat kita untuk mendapatkan redha Allah. Itu adalah merupakan ikhlas yang kita telah bincang semalam, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung sikit. Yang saya sebut ada 5 sifat asas tauhid uluhiyah. Antaranya 5 sifat ni yang kena ada lah, kena ada. Dan sifat-sifat ini hendak kita ikatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan zat yang maha sempurna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala disebut Allah ni sebenarnya ialah Allah, sebenarnya itu Allah tu nama. Dan Allah tu nama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim tu nama. Dan Allah ini satu lafzul jalalah, satu lafaz. Lafaz yang dihubungkan, yang diikat dengan zat yang wajibul wujud, zat yang wajibul wujud. Jadi maknanya bila sebut nama Allah itu adalah merupakan nama. Ar-Rahman tu nama, Ar-Rahim tu nama. Jadi itu asma Allah, asmaul Allah. Jadi siapa Tuhan tu, siapa tu ialah zat. Macam kita kata saya Nur Azman. Nur Azman tu nama, panggilan. Tetapi hakikat dia adalah zat. Zat ni apa? Zat ni lah tubuh badan kita ni. Yang dinampak ni zat. Tubuh badan kita tu zat. Jadi bila kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bukan sahaja menyebut nama Allah, tapi kita nak merasai kehebatan dia. Sebab nama tu adalah merupakan yang menunjukkan kepada sifat tadi, kepada zat tadi. Sifat pun menunjukkan kepada zat. Jadi semua tu kita nak merasai, bukan nak membayangkan. Dia tak boleh bayang. Kalau kita bayang, dia akan dapat nampak benda-benda, nampak sesuatu makhluk. Itu bukan yang kita terbayang tu. Allah tak boleh dibayangkan. Dan Allah tidak boleh kita bentuk-bentukkan dia sebagainya, tak boleh. Jadi kita nak rasai. Jadi apa maksud merasai tadi? Maknanya bila kita menyebut nama Allah, Allah itu, maka dia merupakan zat, itu Tuhan yang mempunyai sifat-sifat yang hebat, yang sempurna, Al-Azim, yang maha agung, Al-A'la, yang maha tinggi. Sifat-sifat yang kita kata sifat-sifat ini adalah merupakan sifat-sifat ketuhanan tadi. Maka sebab itulah disebut Rabitah. Rabitah ni maknanya hati kita rasa takjub, rasa mengagungkan Allah, rasa rendah diri, rasa. Jadi kita nak merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Bila kita menyebut nama dia, kita nak rasai kehebatan dia, keagungan dia, rasa. Jadi ada satu soalan mungkin dalam beberapa kuliah yang lepas, macam mana kita nak merasai? Ini suatu yang agak susah. Dari satu sudut, sekiranya hati kita ni keras, hati kita ni mungkin di dalamnya ada kelalaian, di dalamnya ada macam kita tak boleh nak kontrol lah hati kita ni kan, sebab dia telah diikat oleh yang lain. Jadi sebab itulah kita nak kena tengok sini, kita nak kena nombor satu sekali minta ke Allah. Minta ke Allah, ya Allah, kenapa jadikanlah hati aku ini hati yang bersih dan hati yang lembut untuk mudah mengenalmu. Minta ke Allah nombor satu. Kita tak boleh nak rasa, contoh
Kita tak nak rasa sayang ke Allah, tapi tak boleh nak rasa sayang ke Allah. Kita rasa sayang kepada makhluk lebih. Contoh jadi kita rasa nombor satu minta ke Allah dulu. Apa kita nak minta? Ya Allah, hati aku ni keras agaknya, hatiku sakit, aku tak boleh kenal Engkau ya Allah, dan aku tak boleh rasa sayang kat Engkau. Mungkin rasa sayang, tapi sayang kepada yang lain tu lebih lagi kan. Jadi kita minta, nombor satu minta ke Allah, kerana Allah ni maha pengasih penyayang, dia akan bagilah. Jadi nombor dua, barulah kita kena belajar lebih dalam lagi tentang ilmu tadi. Tentang, contohnya kita nak sebut hari ni, salah satu yang kita nak kena ada ialah perasaan cinta dan sayang, al-hub ilallah. Ini salah satu. Sebenarnya yang pertama, kita cerita pasal niat, kita cerita pasal tunduk, pasrah semalam. Dan kemudian kita telah pun, nombor dua ialah tawaduk, rendah diri. Maknanya tuan-tuan perempuan, hati kita ni nak kena rasa rendah, nak kena rasa hina, nak kena rasa serba kekurangan di hadapan Allah. Di hadapan Allah di mana? Allah bukan bertempat depan kita ni, tidak. Tapi kita nak merasai kan, kemana pun kita berpusing menghadap, kemana pun kita sentiasa menghadap Allah, dan kita nak rasakan kita ni rendah diri pada dia. Rendah diri pada dia, kita rasa rendah diri pada dia, kita rasa perasaan rendah diri. Macam mana perasaan rendah diri? Perasaan rendah diri ni, kalau kita boleh contohkan, bila kita berdepan dengan orang yang lebih hebat daripada kita, mulia daripada kita, orang yang lebih baik daripada kita, kita rasa rendah kat dia. Itu dengan makhluk. Dengan Allah lebih lagi. Rendah ni sampai peringkat kita merasai perlukan dia, rasa perlukan dia. Tak boleh, mesti perlukan dia, macam itu kan. Jadi mesti nak dia. Contohnya, kalau kita nak, saya sebutlah kan sebelum ni, kalau kita kata saya nak mata, nak melihat, maka kita rasa kita memerlukan Allah lebih lagi daripada kita nak melihat. Kalau makan, kita perlu tak makan? Dah lapar sangat lah kan, rasa perlu kan. Satu rasa dalam hati kita nak makan, maka kita rasa kita perlu Allah lebih lagi daripada makanan. Sebab makanan tu Allah bagi kita perlukan makan Allah, kita perlu Allah lebih lagi. Ini adalah perasaan tadaruk. Tadaruk, rasa rendah diri, rasa nak minta kat dia sentiasa, nak bergantung dengan dia, tu rasa dia. Baik. Yang ketiga saya nak sebut sini, solat ud-daim ini ialah merupakan satu suasana di mana kita sentiasa dalam keadaan cinta, sayang kepada Allah, al-hub ilallah. Jadi maknanya kita nak sebut kat sini, kita nak sayang kepada sesuatu kan, lebih daripada yang lain. Apabila kita sayang kepada sesuatu, makhluk itu lebih daripada Allah, maka itu adalah nafsu. Itu nafsu. Nafsu yang membawa kita supaya cinta kepada sesuatu itu, sehingga menguasai hati kita. Jadi hawa nafsu ini salah satu daripada makhluk yang Allah jadikan dalam kehidupan kita, diri kita ini, maka dia akan menjadikan kita condong kepada ghair Allah. Ini sebagai ujian. Jadi maknanya kalau kita melihat sesuatu tu, kita sayang kat dia, maka itu adalah hawa nafsu kan. Jadi Allah tak larang kita sayang kepada dunia contohnya, ataupun sayang kepada harta kita. Allah tak larang. Sekiranya harta itu boleh menjadi sebagai bekalan kepada akhirat, boleh menjadi kita kata menjauhkan kita daripada murka Allah, menjauhkan kita daripada murka Allah. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, kalau dunia itu kita sayang, dan sayang dunia itu menyebabkan kita mendapat murka Allah, maka sayang itu adalah daripada nafsu yang tak dibenarkan. Sayang yang dibenarkan, sayang yang menyebabkan kita ni lebih dekat dengan Allah, itu sayang yang dibenarkan. Jadi solatun daim ini, kita nak melatih diri kita supaya sayang kepada Allah. Macam mana kita nak sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kita kata, kalau kita rasa
Allah membagi kepada kita, memberi segala kepada kita, maka akan timbul kasih sayang. Timbul kasih sayang. Timbul kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala inilah merupakan sesuatu yang menguasai hati, sehingga kita akan buat semua yang Allah perintah. Semua yang Allah perintah. Jadi sebenarnya saya tak nak pergi jauh sangat tentang sifat-sifat ni, sebab benda ni kita pernah hurai, dan benda-benda ni kita boleh bincang-bincang lagi lah kalau kita nak cuba habiskan solat daim ni. Jadi maknanya antara sifat asas kepada uluhiyah Allah ialah sayang, al-hub ilallah. Maknanya kita nak kena sayang yang lain melebihi sayang yang lain itu tidak melebihi sayang kepada Allah, ataupun sayang Allah melebihi yang lain. Dan tanda kita sayang yang lain ataupun sayang makhluk itu lebih daripada Allah, bila kita sampai peringkat kita tak boleh nak terima qada dan qadar yang Allah tetapkan bila berlaku sesuatu pada dia. Jadi ini kita Allah hilangkan dia, Allah meninggal, kita tak boleh terima contohnya kan. Itu maknanya kita sayang dia lebih daripada Allah. Sampai kita mengutamakan dia kan. Baik, teringat dia dalam semayang, mau teringat dia. Jadi soalan yang timbul ialah macam mana kita nak sampai peringkat kita tidak hati kita boleh bersih. Sebab tu sebut kat sini kita perlu kepada salah satu latihan adalah zikrullah. Jadi al-hub ilallah adalah merupakan salah satu sifat uluhiyah. Kalau cinta ni, maknanya cinta ni, sayang ni kita nak bagi pada Allah, macam itulah. Jangan bagi pada lain. Bagi pada lain kerana Allah. Maknanya kita sayang kat suami kita, kita sayang kat isteri kita, sayang kat anak-anak tu kerana Allah. Maknanya bila kerana Allah ni, kita akan bawa dia kepada Allah, kita akan bimbing dia kepada Allah. Maknanya kalau dia buat jahat pun tidak berubah hati kita. Hati kita tak berubah pada dia. Kenapa? Sebab kita sayang kerana Allah, bukan sayang kerana dia. Kalau dia buat jahat pada kita pun, dia buat buruk pada kita, hati kita tak berubah, sayang kita pada dia, sebab sayang kita kerana Allah. Cumanya mungkin kita tak boleh ikutlah apa yang jahat yang dia nak kan. Tapi maknanya sayang tu sentiasa ada. Jadi bila dia buat jahat, dia buat salah, kita boleh maafkan dia. Kenapa kita boleh maafkan dia? Sebab kita sayang kerana Allah. Kita sayang kerana Allah. Bila kita sayang kerana Allah, kita maafkan dia, kita masih terima dia, akhirnya kita bimbing dia kepada Allah. Itu maksud sayang kerana Allah. Jadi tidak berubah. Ini saya bagi satu contoh. Laki-laki kan, laki-laki apa yang paling susah sekali? Tuan-tuan perempuan, apa yang paling susah laki-laki? Laki-laki yang paling susah sekali ialah dia benar-benar untuk meletakkan fokus kerja dia, hidup dia kepada Allah, sehingga dia mengutamakan sunnah Nabi yang paling besar, dakwah, tarbiyah, jihad. Itu paling susah. Kemudian kenapa dakwah, tarbiyah, jihad ini? Kerana dia kena berkorban. Kenapa dia kena korban? Kerana dia nak melaksanakan sayang pada Allah tadi. Mungkin sampai peringkat dia kena pergi keluar daripada rumah dia, pergi program ke, pergi bertugas ke, untuk nak melaksanakan tugasan tadi. Sampai peringkat mungkin nyawanya habis, hilang nyawanya. Tak dapat bermain dengan anak-anak dia, tak dapat nak main dengan anak dia. Mungkin main dengan anak-anak sekejap je. Kenapa? Kerana tugasan dakwah, tugasan berjuang jihad tadi. Jadi dia lain. Kalau kita kata kita keluar kerja, kita balik semula kan. Tapi keluar kerja dalam rangka nak bagi anak kita, sayang anak kita tadi, makan sebagainya, kita rasa lagi kaitan ni. Tapi bila keluar kerana Allah ni, dia tak ada kaitan dengan tu kan. Jadi dia rasa susah. Laki-laki dia macam itu. Kadang-kadang susah nak tunduk ego dia. Kenapa? Dia sayang diri dia. Ego dia tinggi, dia sayang diri dia, susah nak terima nasihat. Laki-laki lah. Jadi laki-laki ni dia banyak logik. Dia banyak logik, dia banyak rasional, sebab dia fitrah dia gitu. Jadi sayang dia tu dia boleh kontrol lagi lah. Tapi wanita ni susah lagi. Kenapa? Kerana sayang dia tu dia menguasai. Sayang itu menguasai. Maksud menguasai ni maknanya dia nak kontrol. Kalau dia nak yang itu contohnya, dia menguasai. Emosi dia menguasai. Kalau laki-laki dia boleh. Jadi nak sebut laki-laki dia fikir logik kan, dia tak nak susah. Kalau perempuan dia fikir logik, nak kontrol. Nak kontrol. Sebab emosi itu menguasai. Jadi macam mana kita nak tahu sayang kita, cinta kita itu kerana Allah? Apabila kita tidak mengizinkan emosi itu menguasai diri kita.
Tetapi yang kita kuasai itulah al-iman. Al-iman. Iman pada Allah, yakin pada Allah, kan, tunduk pada Allah, kemudian kita sayang pada Allah. Laki-laki pula, macam mana kita nak tahu bahawa dia boleh menguasai diri dia bila dia tidak membiarkan logik dia, kan, ego dia, emosi dia semua, kehidupan dia yang kita kata penuh dengan aggressiveness contohnya tadi, tidak membenarkan yang itu menguasai dia, tetapi yang menguasai adalah iman. Ini dia punya kunci dia. Maknanya apabila kita benar-benar menjadikan al-iman, iman, yakin pada Allah itu sebagai satu yang menguasai emosi kita, menguasai pemikiran kita, rasional kita, maka pada ketika itu sayang akan jadi kerana Allah. Sayang pada Allah lebih. Dia sanggup berkorban. Macam Ibrahim AS sanggup tinggalkan isteri dia, anak dia, kan, di padang pasir di Mekah, ketika diperintahkan oleh Allah. Sayang dia, iman menguasai kasih sayang, menguasai kehidupan dia. Begitu juga ketika dia diarahkan sembelih anak dia Ismail, kan. Jadi sayang tak anak? Sayang ke anak, tapi dia nak kena sembelih, kan, sebab perintah Allah. Jadi al-iman, yakin. Jadi sayang ni dia datang dengan perasaan iman, dan iman ini dia datang dengan perasaan merasa tenang, merasa aman, merasa selamat, merasakan bahawa kita ni pasti selamat, pasti aman, pasti baik, pasti bahagia bila kita bersama Allah, bila kita yakin dengan Allah tadi. Jadi iman ni dia satu keyakinan sehingga kita rasa diri kita tak rasa gelisah dah. Diri kita tak rasa macam kita kata macam katakan kalau kita bersandar pada satu dinding, bersandar habis bersandar. Yakin tak guntuh. Dinding tu tak guntuh. Jadi nak gambar kat sini, bila iman menguasai emosi kita, maka barulah kita disebutkan kita telah menjadikan Allah sebagai ilah. Jadi sebab itu dalam menguasai emosi itu, maka kita ada apa? Kita ada cinta, sayang pada Allah. Cinta sayang dikuasai oleh iman. Kemudian begitu juga at-tawakkal ilallah. Kenapa kita nak bergantung kepada Allah SWT, bertawakal kepada Allah? Kenapa tawakal ni kita tak nak bagi pada makhluk? Ini dalam hati kita. Dalam hati kita tawakal kita tak nak bagi pada makhluk. Macam sayang kita tak nak bagi pada makhluk. Tawakal kita nak bagi pada Allah juga. Ini maksud uluhiyah. Maknanya bila kita kata nak bergantung, hati kita nak bergantung, nak bertawakal tadi, kita bagi pada Allah, kita serahkan pada Allah. Jadi iman yang ada itu akan menjadikan tawakal kita itu tenang. Kita tenang, tawakal pada Allah, bertawakal pada Allah. Itu maksud apa ni, kita kata kita menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang kita sayang, yang kita puji, yang kita bergantung harap padanya. Jadi tawakal. Jadi tawakal juga kita nak bagi kepada Allah. Jangan kita tawakal kepada makhluk. Contoh, kita kata saya nak makan ubat. Saya nak makan ubat. Bila saya makan ubat, saya sembuh. Saya sembuh. Ubat menyembuhkan. Jadi kita bertawakal kepada ubat. Contoh, kita makan, nak kena makan ni. Jadi hati kita tidak melihat ubat, tidak merasai ubat itu yang menyembuh. Kita tak bergantung dengan ubat, tetapi kita bergantung pada Allah, hati. Tapi fizikal makan tak? Pil kita tu tadi makan tak fizikal? Fizikal makan. Kenapa fizikal makan? Bukan sebab dia menyembuhkan. Kita makan sebab Allah suruh makan. Allah suruh berusaha. Allah suruh kita berusaha. Tapi hati kita bagi tawakal pada Allah. Ini maksud sifat-sifat uluhiyah. Mesti bagi pada Allah. Sayang pun bagi kepada Allah. Kenapa nak sayang kepada Allah? Kita sebut sayang, tawakal, tawaduk, tadaruk, kita sebut tadi kan, rendah diri sebagainya. Kerana bila kita benar-benar
beriman, yakin dengan Allah sebagai yang maha memelihara, yang maha menjaga. Dialah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kita letak hati kepada dia, maka kita akan rasa tenang. Kenapa tenang? Al-iman. Al-iman. Jadi dalam solatul daim ni, dalam kita nak melatih untuk kita mendirikan ataupun kita kata menghidupkan solah di luar sembahyang kita biasa tadi, solah yang berterusan tadi, maka sebenarnya suasana jiwa kita ni, suasana emosi kita ni, suasana apa yang ada dalam hati kita ni yang kita letak pada Allah. Macam itu. Yang kita bagi pada Allah, ikat pada Allah. Kita ikat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bagi pada makhluk. Bila kita tak bagi pada makhluk, maka itulah disebut sebagai tauhid uluhiyah, mentauhidkan uluhiyah. Maknanya kita menjadikan benar-benar kita ni hamba, menyembah Allah, mencintai Allah, bergantung pada Allah, berharap pada Allah, takut pada Allah. Ni. Jadi benda ni nak bagi ke Allah. Kita nak ikat dengan Allah. Jadi solat daim sebenarnya nak melatih kita gitu. Macam gitu. Jadi bila kita nak berhadapan dengan akhir zaman, contohnya kan, kita nak berhadapan dengan bencana alam. Dia kata bencana alam tak lama lagi, banyak bencana alam akan ada. Jadi kita tak bergantung dah dengan makanan kita. Hati. Kalau fizikal kena simpan tak? Kena simpan, kena buat, kena simpan. Tapi hati tidak bergantung pada makanan. Kenapa kita simpan makanan? Retort lah, membalang lah. Kenapa kita buat benda-benda macam itu kan? Sebab Allah perintah berusaha. Allah perintah kita beramal. Itu adalah ubudiyah. Itu ubudiyah. Tapi hati kita beri kepada Allah. Emosi kita, sayang kita, tadaruk kita, takut kita, kita kata ar-raja, berharap kita, harapan kita, tawakal, pergantungan kita berpegang dengan apa, semua kita bagi, hati kita bagi pada Allah. Itulah maksudnya uluhiyah. Uluhiyah. Tak stable lah, putus-putus. Jadi kita nak kena rasa, begitu. Jadi sebab itulah saya nak sebut kat sini ada 5 sifat, 5 perkara asas lah saya bacakan. Ini semua kita nak bagi pada Allah. Jangan bagi pada manusia. Kalau bagi pada manusia, setelah kita bagi pada Allah, kerana Allah. Itu masuk al-iman. Ini kita nak didik uluhiyatillah. Uluhiyatillah ni maknanya kita menjadikan Allah sebagai kemuncak, sebagai yang kita ikat, yang paling kuat sekali. Yang pertama sekali kita sebut tadi, tunduk pasrah. Tunduk pasrah, jangan bagi pada makhluk. Yang kedua, tawaduk dan tadaruk. Jangan bagi pada makhluk, bagi pada Allah. Maksudnya kita ikat dengan Allah. Yang ketiga, cinta dan sayang. Juga jangan bagi pada makhluk, bagi pada Allah. Saya cakap macam ini supaya apa? Supaya kita faham. Bila dah bagi pada Allah, baru kita tengok apa yang ada di sekitar kita ni. Jangan bagi pada, sebab kita sekarang ni dah dilatih tengok dunia dulu. Tengok makhluk dulu. Kita tak kenal Allah sekarang. Kita sebut kita nak terbalik, nak unlearn jahiliah. Kita nak buang jahiliah tadi. Cinta, sayang, bagi pada Allah. Tawakal, tak boleh bagi pada makhluk, bagi pada Allah. Yang kelima, ar-raja. Raja ni apa? Raja ilallah. Raja ilallah maknanya harap pada Allah, berharap. Harapan kita jangan bagi pada makhluk, bagi pada Allah. Harapan jangan bagi pada makhluk. Saya berharap bila saya buat benda-benda gini, saya dapat duit contoh. Saya belajar, harapannya apa? Supaya dapat kerja. Harapan supaya dapat kerja. Kerja tu bukan harapan kita. Kerja itu adalah amal kita. Macam mana dapat kerja? Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita. Boleh tak nak kerja A, B, C? Boleh, kerjalah apa pun. Tapi Allah bagi kita. Nak jadi doktor? Boleh. Rancang jadi doktor, medical? Boleh. Belajar medical. Nak jadi seorang accountant? Belajar accountant? Boleh. Tetapi harapan kita bukan pada belajar
kan, kita berharap dapat kerja. Bukan. Harapan bagi pada Allah. Harapan kita. Sebab tu ramai orang belajar. Contohnya, dia tak bekerja pun apa yang dia belajar. Ada orang belajar sebagai engineer, lah jadi ustaz. Ada orang belajar sebagai ustaz, jadi engineer pula, jadi orang meniaga pula, contoh kan. Tak sama. Jadi ar-raja ilallah. Dan ar-raja ilallah, berharap kepada Allah. Ar-raja, harapan pun kita tak boleh bagi pada makhluk, bagi pada Allah. Ini hati kita. Ini proses uluhiyah untuk kita nak mengilahkan Allah. Nak mengilahkan Allah. Yang kita baca tu la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Jadi nak mengilahkan Allah di mana? Mengilahkan Allah. Ilah tu kat mana? Ilah tu bukan pada fizikal, ilah tu di dalam. Uluhiyah ni sifat-sifat yang ada di dalam. Fizikal akan ikut. Fizikal akan ikut. Jadi sebab itulah kita sebut sini ada 7 yang saya nak sebut kat sini. Yang keempat, tawakal ilallah. Yang kelima, ar-raja ilallah, berharap pada Allah. Yang keenam, khaufillah, ataupun kita takut pada Allah. Takut pun jangan bagi pada makhluk. Hati. Takut kat mana? Takut bukan pada tangan, kan? Takut pada hati, kan? Takut pada hati. Dengan sebab takut di hati, tangan ni akan menumbuk orang tu. Takut dia tumbuk, bukan dia takut dia lari, kan? Dengan sebab takut di hati, kaki lari, tangan tumbuk, kaki lari, kan? Contoh takut. Al-khauf fillah. Takut juga kita jangan bagi pada makhluk. Jangan bagi pada manusia. Jangan bagi pada bos kita. Jangan bagi pada kerajaan. Jangan bagi pada siapa-siapa. Bagi pada Allah. Ini maknanya kita mendidik hati kita ini supaya benar-benar mentauhidkan uluhiyatillah. Mentauhidkan ilah Allah, mentauhidkan Allah. Jadi kemudian begitu juga yang terakhir sebutkannya al-haya. Al-haya ni malu. Malu pun sama juga. Malu ni jangan bagi pada manusia, walaupun kita malu pada manusia. Betul, malu pada manusia, tapi malu yang sebenar pada Allah. Jadi pada hari ini, apa yang ada dalam hati kita ni, perasaan kita dan yang lain lagi, yang lain lagi, paling-paling ni 7 ni. Paling-paling lah, paling kurang pun 7 ni. Tapi hak lain pun sama juga. Contohnya malas. Jadi semua perasaan kita ni, semua yang ada dalam hati kita ni, perasaan, rasa hati kita ni, nombor 1 kita bagi pada Allah. Kita ikat pada Allah. Kenapa kita ikat pada Allah? Kerana bila kita terikat dengan Allah, dengan iman, kita akan tenang. Kita hanya akan tenang bila kita ikat semua emosi kita dengan Allah. Baru hati kita tenang. Baru hati kita rasa penuh, diisi. Baru hati kita rasa bahagia. Baru hati kita rasa sempurna. Terutamanya sekarang ni kita akan diancam dengan macam-macam. Jadi sebab itulah Salatul daim ini sebenarnya ialah salah satu daripada mekanisme, wasail, salah satu daripada jalan-jalan untuk kita dekat dengan Allah. Jadi nak dekat dengan Allah macam mana? Ma'a qalb, dengan hati. Macam mana kita nak dekat Allah dengan hati? Maka yakin kita, percaya kita, iman kita kepada Allah menjadikan semua perasaan kita ni kita ikat dengan dia. Jadi maknanya kita nak bagi ketundukan, pasrah, kita nak bagi pada siapa? Pada Allah. Tunduk saya pada Allah, pasrah saya pada Allah. Tawaduk, rasa rendah diri, rasa perlukan, nak bagi pada Allah. Jangan bagi pada makhluk. Maka kita minta ke Allah. Tapi kalau makhluk biasa, dia tak minta ke Allah, dia minta ke manusia. Sebab dia tak nampak Allah. Mata tak nampak Allah, telinga tak boleh nak dengar, kan. Jadi dia minta ke manusia. Tapi kita yang beriman ni, yang nak menghidupkan basirah tadi, maka kita nak kena, kan, tawaduk, rendah diri, tadaruk, minta, merasa diri ni fakir, memerlukan Allah tadi, hanya pada Allah. Jangan minta pada yang lain. Ini adalah latihan. Jadi bila salatul daim, kita melakukan solat yang berterusan tadi, maka sebenarnya hati kita tu, kita tengok balik semua yang ada perasaan tu, kita nak ikat dengan Allah. Itu tanda yakin ke Allah. Ikat dengan Allah, tanda kita percaya pada Allah. Ikat ke Allah, kita tanda kita berpegang dengan
dengan Tuhan yang maha hebat, dan itu yang paling hebat. Jadi tunduk, pasrah kita beri kepada Allah. Tawaduk, tadaruk bagi pada Allah. Al-hub ilallah, cinta sayang bagi pada Allah. Tawakal bagi pada Allah. Rasa bergantung bagi pada Allah. Khauf, harapan bagi pada Allah. Khaufillah, kan? Ataupun al-haya. Al-haya ni apa? Malu pun bagi pada Allah. Jadi semua yang ada pada kita ni, bila kita ikat dengan Allah, kita letakkan untuk bersama Allah, maka ketika itulah kita mentauhidkan uluhiyatillah, mentauhidkan Allah sebagai ilah kita. Jadi kalau kita sebut apa maksud uluhiyah ni, uluhiyah ni ialah kita menyembah Allah. Seluruhnya itu mungkin definisi yang biasa kita dengar, kan. Jadi maksud yang sebenar uluhiyatillah ialah proses macam mana kita nak mengikat segala yang ada dalam hati kita, perasaan kita tadi tu, kan, yang ada dalam hati tadi tu, untuk kita letakkan diri kita ni betul-betul, kalau pergantungan pada Allah, kalau tawakal bergantungan pada Allah, kalau khauf harapan pada Allah. Hati, kan. Fizikal macam mana? Fizikal macam tu, tawakal pada, bergantung pada Allah. Hati kita hanya bergantung pada Allah. Fizikal ni, Allah perintah kita beramal. Sebab tu perintah tu, amalan tu sebagai perintah Allah, menjunjung perintah Allah. Maka jadilah raja yang ada dalam diri kita ini. Siapa rajanya? Hati tadi, roh tadi. Jadilah raja tadi akan menghubungkan segala amalan zahir ni dengan iman. Sebab amalan zahir berdasarkan apa yang ada kat dalam. Ini adalah merupakan suatu perkara yang kadang-kadang kita tak terfikir lah, tak terfikir. Sebab kita dah biasa. Jadi sebab itulah apabila kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita nak tengok perasaan kita. Maka kalau perasaan kita tu terikat dengan Allah tadi, beriman, yakin dengan Allah, tawaduk dengan Allah, rendah diri dengan Allah, sayang ke Allah, maka alhamdulillah kita berubudiyah kepada Allah sepenuhnya lah, macam itu. Jadi inilah merupakan hakikat yang lahir daripada amalan. Amalan, contohnya amalan kita apa? Solat, puasa, sedekah, tasbih, kita tahlil, kita berzikir pada Allah. Semua itu datang dengan sebab hati yang sayang pada Allah. Bukan saya semayang sebab dah masuk waktu dan orang ramai, saya pun semayang. Bukan sebab luaran, bukan lagi sebab luaran. Bukan lagi sebab, kan, malu kat orang. Kalau tak semayang malu, kalau tak puasa malu. Bukan sebab luaran, tapi sebab dalaman. Kenapa saya semayang? Sebab saya sayang Allah. Contoh, sayang ke Allah, saya sembahyang. Allahu Akbar, kan? Jadi orang yang sembahyang dengan perasaan sayang pada Allah, dengan orang sembahyang dengan tak rasa apa-apa, lain, tak sama. Sebab tu Nabi kata apa? Allah melihat yang ada kat dalam ni. Sayang tadi tu Allah tengok. Allah tengok yang sayang tu. Allah tengok yang bergantung harap tu. Tiba-tiba Dajjal datang. Tentera Dajjal datang. Dajjal mengisytiharkan diri dia. Cuma dia mengepung Malaysia. Dia tak datang kat sini. Semua orang takut. Semua orang takut. Takut, yang beriman ni takut. Memang takutlah, bimbang, kan. Tapi letak takut pada Allah, maka hati tenang. Hati tenang. Kalau kita letak takut pada Dajjal, maka hati kita tak stabil, kan. Hati kita rasa apa? Rasa takutlah. Tapi bila kita takut pada Allah, hati takut pada Allah, maka Dajjal contohnya, tentera, dia tenang. Dia nampak hak itu makhluk Allah. Dia nampak itu qada dan qadar Allah. Jadi sebab tu latihan solatul daim ni sebenarnya ialah macam mana kita nak melihat emosi kita, atifiyah, kan, emosi kita, syuur kita, perasaan kita itu kita ikat dengan Allah sentiasa. Dan inilah zikir. Inilah zikrullah. Zikir yang apa? Yang tidak ada perkataan, lafaz, dan tidak ada perbuatan. Zikir.
Jadi sayang ke Allah ni, bila sayang ke Allah ni, kita sebut tak sayang? I love you kan. Saya sayang Allah, saya sayang. Tak sebut. Tapi perasaan rasa sayang pada Allah. Maka jadilah kita sentiasa dalam keadaan berzikir, berduduk, berdiri, berbaring, kan? Dalam keadaan tidur pun kita berzikir. Tidur dalam keadaan sayang pada Allah, kan? Sayang pada Allah. Kita sayang pada Allah, maka kita ingat Allah. Kita takut pada Allah, kita ingat Allah. Jadi maknanya kita berzikir pada Allah dah tak pakai lidah dah. Dah tak pakai lidah dah. Walaupun kita boleh berzikir pakai lidah lagi, la ilaha illallah, duk zikir lagi kan. Tapi zikir tu bukan hanya lidah, bukan hanya hati sebut la ilaha illallah tadi, tapi hati rasa sayang. Sayang ke Allah sentiasa, sayang, cinta ke Allah sentiasa. Maka kan, setiap saat kita berzikir, setiap detik kita berzikir, sebab kita sentiasa sayang kat dia. Mana kita boleh kira, dah tak ada dah, lafaz tak ada dah. La ilaha illallah, kita tak pakai dah tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tak pakai tasbih. Sebab hati kita berzikir. Hati berzikir bukan hati sebut la ilallah, tak sebut dah la ilaha illallah, hati dah sayang ke Allah. Jadi bila timbul perasaan sayang pada Allah, dia pun sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Automatik keluar alhamdulillah. Kan? Bila campur, bergabung, kan, perasaan-perasaan tadi tu, sayang ke Allah, berharap ke Allah, takut ke Allah, tawakal ke Allah, malu ke Allah, timbul kan dia punya zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi maknanya kan disebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Disebut tu bukan lagi lidah sebut, hati sebut, baru nak rasa subhanallah, baru nak rasa. Tak, hati dia dah rasa dah. Hati dia dah rasa. Hati dia dah rasa sayang ke Allah, kan, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, rasa Allah yang maha hebat, Allahu akbar. Maka keluar di dalam hati dia menyebut subhanallah alhamdulillah. Hati dia menyebut, mula rasa dulu. Bila rasa, hati dia sebut, lepas tu lidah keluar. Bila keluar la subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, maka perbuatan dia, tangan dia, mata dia, telinga dia, semua mengikut apa yang hati rasa tadi. Jadi solat daim ini sebenarnya sampai peringkat kita akan berubudiah kepada Allah di peringkat yang kemuncaknya. Kemuncak apa? Kemuncaknya hati kita merasai, hati kita beribadah dengan perasaan kita. Maka dengan ibadah perasaan tadi melahirkan rasa apa? Kan, untuk nak berzikir. Kan, subhanallah kita baca kat dalam hati, menyebut, kemudian menyebut dalam hati itu dah tak ada, dah ada perkataan dah, kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sebut kat lidah ada perkataan tak? Ada lagi, ada huruf tak? Ada bunyi tak? Ada bunyi, ada huruf. Tapi kalau sebut kat hati ada huruf tak? Tak ada huruf, tak ada bunyi. Dia dah bersebut, tapi subhanallah alhamdulillah kita boleh bercakap dalam hati. Tapi merasainya, dah tak ada dah, huruf pun tak ada, bunyi dah tak ada, sebut dalam hati pun tak. Inilah antara kita dengan Allah, sir kita dengan Allah. Malaikat pun tak tahu, syaitan pun tak tahu. Ini salaud daim. Salaud daim ini maknanya kita nak takarub dengan Allah, dekat dengan Allah, sampai kepada Allah, sehingga hati kita. Jadi sebab tu perkara ini adalah merupakan salah satu dari perkara yang sebenarnya tarbiyah yang berjalan pada kita, yang kita lahirkan dalam bentuk kita kata sehingga kita kata ubudiah kita tu menjadi rasa kita tu, perasaan kita tu dah bukan ubudiah kepada Allah. Jadi sebab tu saya nak sebut sini macam mana latihan dia. Latihan dia kita nak kena tengok 7 sifat ni minima. Hak lain pun sama juga. Semua tapi 7 ni yang besar-besar. Yang pertama kan, serah diri, rendah diri. Kita kata tunduklah, menyerah, tunduk, pasrah ni bagi ke Allah. Hati kita nak memberinya pada Allah, Allah saja. Faqad, ini maknanya mentauhidkan uluhiyatillah. Kemudian selepas tu tawaduk kita, rendah diri kita, tadarruk kita, rasa pemelukan pada Allah juga. Hati kita nak bagi pada Allah. Kemudian lepas tu cinta, hub, al-hub ilallah, sayang pun nak bagi pada Allah.
Kemudian takut pun nak bagi pada Allah. Khasyatillah ni, khasyah ni takut yang menyebabkan kita rasa sayang pada Allah. Jadi al-khauf, al-khasyatillah kita bagi pada Allah juga. Kemudian tawakal, bergantung, kita bagi pada Allah juga. Ini latihan. Jadi apabila kita memberinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan-perasaan termasuk al-haya, malu, kita bagi pada Allah, maka pada ketika itu kita telah melatih perasaan kita ini untuk sentiasa dalam keadaan mengingati Allah, berada dalam keadaan zikrullah setiap saat, tanpa huruf, tanpa bunyi, tanpa perbuatan apa, perasaan, rasa. Jadi bila kita dah sampai kepada peringkat itu, maka jadilah kita benar-benar berubudiyah lillahi wahdah tadi. Perasaan kita pergi kepada hati kita, pergi kepada lidah dan anggota badan, semuanya akan dalam keadaan ubudiyah lillahi wahdah. Jadi macam mana proses ini? Proses salatul daim. Tapi kena buat pelan-pelan, susah nak buat ni. Tapi pelan-pelan. Kenapa susah? Sebab hati kita sebenarnya baru kita perasan. Hati kita rupanya kita bagi pada makhluk. Takut bagi pada makhluk, berharap bagi pada makhluk, bagi pada manusia, bagi kepada pekerjaan kita, dunia, tawakal bagi pada makhluk. Kita punya al-haya, malu kat orang, malu kat makhluk, bukan malu kat Allah. Depan Allah kita buat maksiat, depan orang lain kita tak buat. Malu kita pun kita dah bagi pada makhluk. Kalau dengan orang kawan-kawan kita ke sebagainya, kita tak buat benda-benda teruk-teruk ni, tapi depan Allah kita buat. Allah tengok, Allah lihat, Allah tahu. Dan Allah kan maha melihat, Allah maha mengetahui. Kita buat maksiat sebab tak ada malu kita tak malu pada Allah. Malu kita letak pada makhluk. Jadi apabila kita boleh memproses diri kita yang ini dan mendekati dengan dia, maka barulah insya-Allah kita melihat bahawa salatul daim itu akan lahir dalam kehidupan kita, dan dia akan memproses ubudiyah kita. Jadi kalau kita satu tajuk yang lain mungkin disebut sebagai tarbiyah atifiyah. Tarbiyah emosi. Jadi apa yang kita sebut ni sebenarnya adalah tarbiyah atifiyah. Macam mana nak mendidik emosi kita. Tapi dia mesti bermula dengan iman. Bermula dengan kita mengenal Allah. Kita kenal Allah, maka kita nak ikat sifat-sifat dalam kekuatan sebenarnya dalam hati kita ni kepada Allah. Itu yang akan jadi seorang tu menangis. Tiba-tiba dia keluar air mata dia. Kenapa? Dia malu kat Allah. Apa dia malu? Dia buat maksiat. Malu kat Allah, dia menangis. Tak ada orang bagi tazkirah apa pun. Dia tak dengar pun orang bagi tazkirah apa, tak dengar. Dia tak ada tengok apa-apa pun. Dia cuma perasaan dia rasa malu kat Allah. Tiba-tiba, ya Allah, aku ni buat maksiat. Ya Allah, aku ni buat maksiat. Menangis dia. Bila hati dia rasa malu kat Allah. Kemudian hati dia, lepas dia menangis tu, dia rasa tenang. Dia rasa tenang, dia rasa seronok, rasa bahagia. Lepas tu tiba-tiba dia hati dia tu sayang ke Allah. Maka hati dia menangis juga. Dia pun ambil semayang semua. Dia pun semayang Allahu Akbar. Apa lagi yang dia boleh buat bila nak rasa sayang? Ialah dia nak solat ke Allah. Apa yang boleh buat, apa yang dia boleh buat lagi bila dia dah sayang ke Allah, maka dia akan bekerja kerana Allah. Dia layan anak-anak dia. Kerana anak-anak budak-budak ramai-ramai kecil-kecil kan. Lompat ni dia boleh tenang. Kenapa? Dia sayang ke anak-anak. Tapi dia sayang ke Allah. Lebih daripada sayang anak. Anak-anak buat tu dia tahu. Itu semua adalah merupakan ujian daripada Allah. Dia boleh tenang. Sayang membawa ketenangan. Sebelum ni sayang tak tenang. Kenapa tak tenang? Sebab sayang kita pada makhluk. Kita sayang ke anak. Anak-anak sakit. Kena sakit. Demam. Jadi bila demam tu, kita bimbang, takut. Anak tak balik rumah. Kita bimbang.
Kita sayang anak kerana anak. Dia anak kita. Bukan kita sayang anak kerana Allah. Kalau sayang kerana Allah, tiba-tiba sakit. Bukan tak berusaha, bukan tak bagi hospital ke, bagi ubat ke, rawatan. Buat. Itu Allah perintah. Fizikal Allah perintah. Tapi hati tidak rasa tak tenang. Tenang. Masih lagi boleh sebut boleh sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Masih sebut dia. Boleh merasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh rasa tenang. Walaupun anak dia sakit. Bukan kata dia tidak rawat anak dia sebagainya, rawat, bagi ubat sebagainya, buat hospital, tapi hati tenang. Kenapa hati tenang? Dia sayang Allah lebih daripada anak. Allah yang izin sakit ni kan. Allah yang izin sakit. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia sayang kat Hasan dan Husain. Sayang kat Hasan Husain. Kemudian Allah Taala nak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril. Ya Muhammad, engkau tahukah bahawa yang cucu yang kau sayang ni, seorang akan mati dibunuh, dipancung kepalanya, seorang lagi akan mati diracun. Bayangkan, kita sayang dengan cucu kita, tiba-tiba kan Jibril kata Allah akan pancung dia, Allah akan bagi racun kat dia. Apa rasa? Sedih tak? Sedih lah dan sebagainya. Tapi bila sayang kerana Allah, sayang lebih pada Allah, maka apa yang Allah bagi, dia boleh sabar, dia boleh redha, tenang. Rasulullah SAW tenang. Ini semua adalah kan tarbiyah atifiyah yang berlaku dalam solat. Dalam solat kita, yang sembahyang kita pun jadi ni, tapi kita tak perasan. Jadi kita bawa keluar solat. Bila bawa keluar solat, maka baru kita perasan, oh rupanya aku sayang kat anak aku lebih daripada sayang kat Allah. Aku sayang kat suami aku lebih daripada sayang pada Allah. Aku sayang pada isteri aku lebih daripada sayang pada Allah. Aku sayang pada harta lebih daripada sayang pada Allah. Maka hati sebab tu tak tenang. Kenapa tak tenang? Sembayang ingat harta, tak tenang. Sembayang ingat kerja, tak tenang. Kita tak sayang Allah. Kita tak rasa kita buat kerja tu kerana perintah Allah, kerana Allah suruh. Hati kita tak rasa. Jadi solat daim dia akan proses ni. Akan proses hati kita. Sebab tu saya nak sebut kat sini kan, salah satu perkara yang membawa hakikat solat daim itu, solat yang berterusan. Siapa yang mungkin pertama kali dengar, mungkin tolong tengoklah kuliah saya yang lepas ni, sambungan-sambungan ni kan. Kita masuk siri yang ke berapa entah kan, kita pun kena tengok siri pertama lah yang baru faham kan. Mungkin kita tengok perlahan-lahan. Bagi yang dah ikuti, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, solat daim ni dia akan menjadikan diri kita ni kuat melakukan berdasarkan apa yang ada dalam hati, yang diikat dengan iman, Bila hati timbul rasa menyesal, tiba-tiba perasaan menyesal dengan dosa, menyesal, tiba-tiba hati kita rasa menyesal, maka akan lahirlah amalan-amalan yang zahir, iaitu istighfar. Dia pun istighfar, astagfirullah. Jadi istighfar ni bila hati menyesal. Contoh rasa menyesal dengan dosa dia, rasa takut kan, dia pun taubat, lahir taubat, tunduk. Bila dia rasa hati merasai nikmat, bila hati rasa nikmat, seronok, puas, maka dia pun mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu keluar, lidah keluar je tu bila hati rasa. Ini mana kita sebut tadi, hati telah diikat dengan iman tadi. Proses tu berjalan. Jadi inilah antara benda-benda yang berlaku. Sebab tu walaupun kita tuan guru kita jauhnya, kita hari ni tengok nak jumpa orang soleh-soleh ni jauh, suasana hari ni kan tidak mengizinkan kan, suasana macam-macam. Tapi kita ada Allah bersama kita. Jadi macam mana kita nak beramal? Orang yang dah bersama Allah ni, hatinya tadi, dia akan beramal mengikut apa yang iman dalam hatinya itu menyentuh perasaan. Jadi al-iman, yakin pada Allah, dan iman pada Allah tadi akan menyentuh perasaan dia. Maka tiba-tiba dia rasa seronok, dia rasa puas, dia rasa gembira, maka akan keluar amalan dia. Dia akan sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ini berbeza dengan orang yang biasa-biasa. Jadi sebab tu kita kata tadi,
Kita nak kena memahami bahawa mendekati Allah Subhanahu Wa Taala itu mestilah dengan kita mengikat perasaan kita. Perasaan kita, mula-mula kita kena ikat dulu dengan af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah. Kita kena belajarlah kan, apa dia sifat Allah, kemudian asma Allah, nama Allah. Bila kita dah belajar tu, maka hati kita nak ikat tadi. Kita nak memberi hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila benda itu berlaku, alhamdulillah, dia akan melahirkan ubudiyah. Baru kita boleh beribadah kepada Allah dengan sempurna. Jadi solat udaim tu dia akan menjadikan kita macam itu. Orang yang macam itu. Sebab tu orang beriman hatinya hidup. Orang beriman hatinya kuat. Orang beriman hatinya hebat. Tapi orang munafik, orang kafir, fizikalnya hebat, kuat. Fizikalnya orang macam gini kan. Ada masa-masa, ada apa semua. Fizikalnya kan. Dia punya perut pun ada 7 pack kan. 7 pack. Dia duduk buat sit up kan. Fizikalnya hebat, sehat, sebagainya kan. Cantik dengan kuputih-kuputih lah, bagi muka jadi putih, jadi apa semua kan. Jadi hebat, tak ada kerut apa semua, tak ada kan. Orang munafik kuat fizikalnya, cantik, hebat fizikalnya, tapi hatinya kosong. Orang beriman hatinya kuat. Di mana kuat hatinya? Setiap sifat, setiap perasaan dia diikat dengan Allah. Diikat dengan Allah, diikat dengan Allah, yakin dengan Allah, percaya pada Allah tadi. Jadi yang ada dalam hati itu, itulah yang sebenarnya menjadikan dia lebih boleh melahirkan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ubudiyah. Baru kita jadi hamba Allah. Sebab hati tu raja kan. Ala fil jasadi mudghah, iza salahat salahat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau baik, baiklah seluruhnya. Kalau rosak, rosaklah seluruhnya. Ala wahil qalb, itulah hati. Barulah hadis ini kita boleh amalkan dia. Hati sebagai raja. Sebab tu hari ni tuan-tuan dan puan, kita nak tengok hati kita ni. Hati kita ni ada apa dalam hati kita ni? Sayang kita ni sayang pada siapa? Macam tu. Kita takut pada siapa kan? Tengok balik hati kita. Jadi kalau kita rasa sayang kita masih pada makhluk, takut pada makhluk contohnya, maka maknanya kita tak kenal Allah lagi. Macam mana nak kenal Allah? Banyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah supaya hati kita lembut, supaya hati kita bersih, hidup kan. Iman kita meningkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil pemikiran kita, akal kita berfikir, tengok gunung, tengok pokok, tengok orang, kita hubungkan dengan Allah. Pelan-pelan itu proses dia kan. Pelan-pelan. Lepas tu kita cuba perbaiki solat kita, perbaiki zikir kita, Quran kita, perbaiki ukhuwah kita. Kemudian kita menjauhi dosa-dosa. Ini semua proses-proses melembutkan hati. Barulah kita akan dapat menghubungkan tadi tu. Jadi solat uddaim ini dia akan memproses kita ke arah situ, insya-Allah. Baik, itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang saya cuba nak sampaikan pada hari ini. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan, andainya apa yang saya sampaikan mungkin tak sampai ya. Tak sampai. Jadi insya-Allah besok Isnin, Sabtu, hari Senin insya-Allah kita akan sambung as-salat ud-daim tadi. Dia bukan hanya akan membina kekuatan hati kita untuk terikat dengan Allah, tetapi dia juga membina akhlak karimah. Akhlak karimah, insya-Allah kita akan tengok sifat aulia Allah itu, sifat orang yang dekat dengan Allah ni, orang yang kuat tadi ni. Dia adalah merupakan lahir daripada solat ud-daim. Salah satunya proses tu. Jadi yang dikatakan orang yang al-mahdiyin ni, orang yang mendapat hidayah di akhir zaman ni, dia bukan orang yang ilmunya tinggi tapi hatinya kering. Bukan. Hati kering, ilmu tinggi, hati kering. Ataupun dia banyak ibadah tapi tak kenal Allah. Banyak zikir, banyak Quran tapi tak kenal Allah. Bukan. Jadi apakah yang menyebabkan seseorang itu akan menjadi aulia Allah?
InsyaAllah kita akan bincang hari Senin. Satu yang membina kekuatan kita. Yang menjadi sebab utama bukan sebab kita banyak sembahyang, banyak belajar, banyak pergi sampai PhD. Ilmu kita banyak, kita belajar baca kan. Kita ingat dengan baca banyak tu kan, itulah yang akan Allah pilih kita. Allah akan pilih kita. Ataupun dengan banyak sembahyang, banyak puasa, banyak zikir, Allah akan pilih kita. Itu bukan asbab yang utama. Ada asbab yang lain insya-Allah. Jadi kita akan bincang hari Senin. Sehingga bila kita memahami akan hakikat bagaimana kekuatan menjadi orang yang awliya Allah tadi, insya-Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan Al-Mahdiyin bersama dengan mereka yang akan bangkit di akhir zaman. Jadi Al-Mahdi ini dia bukan orang yang belajar tinggi-tinggi sangat. Tak semestinya. Belajar tinggi bagus, tapi bukan itulah kan. Ataupun dia banyak ibadah, tak semesti banyak ibadah. Jadi apa rahsia dia? InsyaAllah hari Senin kita akan bincang. Saya bagi trailer sikit. Baik, sebelum kita tangguh, saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan sekalian yang ada pada hari ini ataupun yang mendengar kuliah ini, supaya kita memperbanyakkan selawat hari ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan sayang. Maknanya kita selawat tu bukan selawat saja dengan perasaan, dengan hati kita sekali sayang pada dia. Dan kemudian saya minta tuan-tuan tolong doakan. Esok adalah PRN Melaka. Saya nak tegaskan kat sini, Islam tidak akan menang melalui sistem manusia. Islam tidak akan menang melalui sistem manusia. Menang maknanya apa makna menang? Dia menguasai lah. Menang macam Nabi menang buat negara Islam, buat khilafah Islam kan. Dia tak akan menang dengan sistem buatan manusia. Sistem yang manusia buat, bukan sistem. Dia akan menang dengan sunnah. Apa sunnah dia? Sunnah dia nombor satu, dakwah. Dakwah. Nombor dua, setelah dakwah dia dibentuk tarbiyah. Sunnah yang ketiga, setelah ditarbiyah dia berjuang, berjihad. Ini tiga sunnah besar. Jadi sunnah ni tiga ni. Jadi sunnah ni bila berlaku yang ini, maka terbentuklah ukhuwah. Maka bila terbentuk ukhuwah, terbentuklah taifah, terbentuklah kelompok, terbentuklah jamaah, terbentuklah gerakan, maka baru Allah bagi kemenangan. Habis kenapa terlibat dengan kita nak sibuk-sibuk doa PRN Melaka, sibuk-sibuk nak cerita pasal politik ni kan. Kita bukan cerita pasal politik sebab kita nak duduk dalam politik, bukan. Tapi kita nak sampaikan dakwah kepada orang yang minat dengan politik, orang yang suka dengan politik, supaya kita cerita bahawa kan politik ni bukan hanya sekadar kuasa dan menang. Ada orang dipentingkan menang, tak apa, kita tak ikut prinsip kita sikit, tak apa. Prinsip apa? Prinsip Islam nombor satu ialah mentauhidkan Allah. Tiba-tiba ada bos kita yang lebih besar daripada Allah pula, yang kata kita kena buat ni dalam hati kita ni tak sama dengan apa yang Allah suruh kan. Tak apa kot, siasah. Kita panggil siasah politik matang, dia panggil siasah politik yang matang. Politik matang, siasah politik dalam Islam yang matang. Islam ni memang matang lah. Dia mesti berpegang dengan prinsip. Bila tak berpegang dengan prinsip, kita masuk siasah politik Zionis. Ini memang macam itu. Jadi apa politik matang, apa politik Islam ni, dia mesti berpegang dengan prinsip Islam. Apa prinsip Islam? Nombor satu, mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Kita tidak meletakkan sesuatu lebih tinggi daripada Allah. Cuma kaedahnya ada lembut, ada cara lembut, ada cara meraihkan, tapi mesti Allah paling tinggi. Tidak menggadaikan prinsip mentauhidkan Allah. Tiba-tiba dia kata kerana kita nak melaksanakan siasah kita, terpaksa kita mengaku one world religion. Tak boleh.
terpaksa terima United Religion, tak boleh. Itu politik tak matang. Itu politik tak ada prinsip. Politik ada prinsip, ini mensyirikkan Allah, tak boleh terima. Kalau kita tak boleh terima, nak buat macam mana? Itu strategi. Cara ni, cara tu, itu olahan strategi. Tapi prinsip tak boleh gadai. Kalau tak betul, minta maaf. Islam tak sama dengan agama-agama lain. Islam agama paling tinggi. Siapa sebut? Nabi sebut. Apa Nabi sebut? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling tinggi, tak lebih tinggi. Itu Nabi sebut. Tiba-tiba kita nak samakan Islam dengan Hindu. Mana boleh? Tak boleh. Tapi Islam tinggi daripada Hindu. Islam tidak menganiaya Hindu. Tidak melarang dia nak ambil agama dia, tidak bunuh dia, tidak kacau dia, tidak. Tapi Islam lebih tinggi, itu prinsip. Kan? Kemudian kita nak terima satu yang menggabungkan agama-agama, gabungkan agama-agama, kan? Islam tak bagi gabung. Islam agama lain ghairal Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam madinan, Allah kata. Kan? Siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai agama dia, tak boleh gabung. Jadi politik mesti ada prinsip. Prinsip ni apa dia? Mentauhidkan Allah, nombor satu. Nombor dua, apa prinsip Islam? Mengabdikan diri kepada Allah, jadi hamba Allah. Politik Islam jadi hamba Allah, bukan jadi hamba sistem, bukan jadi hamba manusia, bukan. Jadi sebab tu kita kena dakwah pada orang politik ni juga. Sebelum ni dia ingat kita sama. Saya pun pernah nak dicalonkan untuk bertanding. Tapi saya melihat, kan, sebenarnya sistem ni bukan sistem kita. Pada saya lah, buang masa pada saya. Untuk saya. Tapi untuk lain mungkin boleh. Tapi dia minat, tak apa, teruskan. Kita tak kacau. Tapi kita kena dakwah. Jadi sebab tu penglibatan dalam politik ni bukan kita nak menang politik, menang jadi adun ke jadi MP tu. Itu kerja lah. Tapi nak sebut sini, kita nak dakwah. Nombor satu, dakwah. Itu sunnahnya dakwah. Sebut. Hak ni betul, hak ni tak betul, sebut. Politik berparti salah. Kenapa parti salah? Sebab dia akan ikut siasah apa? Sistem. Itu jadi salah tu. Jadi nak sebut kat sini, jangan pula kita ini dah cakap pasal politik ni, nak masuk politik. Bukan pasal politik. Nak sebut sini, kita kena pegang dengan prinsip. Jadi begitu juga dengan education. Saya sebut tentang education. Kenapa sebut pasal education? Nombor satu, dakwah. Nak cerita sistem pendidikan dalam Islam ni macam mana. Sebenarnya nak sebut itu, kan. Sistem pendidikan Islam asasnya mesti tauhid Allah juga, mentauhidkan Allah juga. Yang kedua, ubudiyah juga. Kemudian rujukannya mesti Quran, bukan rujukan orang barat, PhD mana-mana, profesor mana-mana. Tak, rujukan kita Quran. Itu sistem pendidikan Islam, mesti rujukannya Quran. Apa yang di situ rujukan kita. Itu educationnya. Sebab tu Nabi tak melahirkan PhD. Orang ini bangga-bangga PhD. Saya tak kisah PhD tak PhD, tapi kita ikut sistem, kan, ikutlah. Tapi sebab sini, apa yang kita nak banggakan? Nabi tak kata orang yang banyak ilmu dia yang paling baik. Tak. Orang yang banyak ilmu dia paling takut dengan Allah. Ya, kan. Orang lagi banyak ilmu lagi takut pada Allah. Ya, betul. Takut pada Allah ni apa? Khasyiatillah ni. Takut dengan Allah ni adalah takwa. Takwa itulah yang paling mulia, paling dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi attaqakum. Siapa yang paling dekat dengan Allah, paling mulia? Itu orang yang paling bertakwa. Ini Quran. Bukan orang yang dapat A. Sistem kita, siapa dapat A, dia paling mulia, paling best, dapat hadiah. Walaupun dia tak bertakwa, tak semayang. Dalam Islam tak boleh macam tu. Ini sistem pendidikan kita macam itu, kan. Jadi kenapa kita senduh sistem pendidikan kita? Sebab kita nak dakwah. Cikgu-cikgu, guru-guru. Sebab tu guru-guru boleh jadi kalau kabut hari ni. Kenapa? Kerana sistem pendidikan melahirkan guru-guru yang macam tu, kan. Kerana tak ambil vaksin, berpecah ukhuwah. Sedangkan ukhuwah ni wajib. Ambil vaksin ni harus. Kalau wajib pun, kan, wajib yang ditentukan oleh manusia, bukan wajib yang ditentukan oleh Quran dan hadis. Jadi maknanya jaga ukhuwah ni wajib. Guru besar sanggup
Aniaya guru-guru. Dia beriman ke dia? Beriman Islam tapi tak faham education dia tadi tu. Sistem pendidikan. Jadi bila sebut sistem pendidikan, kita kena dakwah juga pada sistem pendidikan. Politik kena dakwah juga pada sistem politik. Kerja kita nak mengajak manusia kepada Allah. Itu kerja kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihat wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik pada kalangan kita ni? Orang yang daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah. Dan mereka menyerah pada Allah, mereka beramal. Dan mereka tunduk pada Allah, hatinya, fikirannya. Jadi sebab tu, jadi oleh itu esok ni PRN Melaka ni kan, kita doalah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah PRN pada hari ni Melaka besok ni supaya mengembangkan kepahaman dakwah, membina kekuatan Al-Mahdiyin, membina kekuatan Al-Mahdiyin, membina kekuatan Taifah Mansurah. Minta itu. Jadi siapa menang pun kita minta Allah SWT. Allah Maha mengetahui kan. Walaupun kita kat calon bebas ni sebab kita nak ajar, nak dakwah pada orang parti ni. Parti ni rasa dia yang terbaik. Dia lah yang paling matang sekali. Dia yang paling best sekali. Kadang-kadang kita rasa dia yang paling alim sekali. Sampai kata apa? Kalau undi ni masuk syurga, malaikat tak marah. Kalau undi, malaikat tak marah. Malaikat nak marah apa? Malaikat tak kisah pun. Sebab sistem itu manusia. Jadi begitu jahilnya kita, orang Islam hari ini jahilnya sampai peringkat dia menggunakan nama Allah, menggunakan nama malaikat dalam kempen dia. Sedangkan asas kepada kempen itu ialah kuasa, nak pilih kuasa. Macam mana cari Islam? Ini lebih sikit lah. Macam mana Islam? Islam kan, dia sistem khalifah, sistem Amirul Mukminin. Yang Nabi sebut lah, Nabi tunjuk kita kan. Jadi macam mana nak pilih Amirul Mukminin? Nak pilih Amirul Mukminin, ada ahli syura dia. Ahli syura dia tu orang yang bertakwa, yang berilmu, yang mengetahui realiti wakil. Orang sains ada, orang yang pakar sains ada, pakar agama ada, pakar sejarah ada, pakar ekonomi ada, pakar semua. Asasnya iman dan takwa. So iman dan takwa ni, orang yang dia syura tadi tu, maka dia akan memilih beberapa calon. Calon tu pun ada kriteria dia. Bukan main siapa pandai cakap dia dapat jadi calon. Siapa banyak duit dapat jadi calon. Siapa boleh bayar duit deposit dia boleh dapat jadi calon. Bukan. Kan? Dia orang yang bertakwa, dia ada ilmu, dia bertakwa, dia ada akhlak dia. Dia ada sifat-sifat dia lah. Jadi mereka ni akan dipilih oleh ahlu syura tadi tu. Di kalangan orang-orang yang adil, orang yang bertakwa, orang yang ada ilmu, orang yang alim akan memilih. Katakanlah dipilih 10 orang. Daripada 10 orang ni, kita nak 5 orang ni, jawatannya 5 orang. Maka ummah akan pilihlah daripada kalangan orang yang bertakwa, daripada kalangan orang yang berilmu, daripada kalangan orang yang berakhlak. Jadi daripada 10 orang tu, pilih 5 orang. 5 orang, katakan jawatannya 5 orang. Pilih 5 orang. So 5 orang lagi tak tu. Dan mereka tidak berkempen-kempen. Pilihlah saya terbaik, pilihlah saya. Tunjuk-tunjuk, tak ada. Sebab kata Nabi, kita tidak memilih orang yang minta jawatan. Kita tidak memilih orang yang minta jawatan. Dia memang takwa dia tak nak. Jadi ini yang Allah SWT dah tentukan. Tapi yang ini sistem ini, pilih siapa yang paling banyak cakap, pandai cakap, banyak duit, banyak pengaruh, banyak kroni, dia ada orang besar-besar, dia menang. Yang paling pandai menipu, dia menang. Ni sekarang saya dengar macam-macam. Contohnya pengundi hantu. Akan ada ni Melaka ni, pengundi hantu. Akan ada pengundi, bukan pengundi hantu, yang mati. Orang yang mati dah. Dihidupkan semula, mengundi. Tapi yang mengundi tu orang lain. Ada juga. Tipulah, nak tipu, nak menang. Jadi menang atas dasar penipuan. Inikah yang kita kata akan boleh bangkit sistem Islam.
tak akan bangkit sistem Islam. Islam tak boleh bangkit dengan sistem manusia yang korup. Jadi insya-Allah Islam akan bangkit. Tapi kita penglibatan kita tadi sebagai meraihkan, pertama sekali sahabat-sahabat saudara kita yang nak bertanding tu, dia muslim mukmin, nak bawa kebaikan lah. Kita raihkan dia. Yang kedua kita nak tolong kebaikan, tolong pada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi itu nombor dua, nombor tiga sebenarnya. Nombor satu apa? Dakwah. Nombor satu dakwah. Kita nak dakwah kat dia, nak dakwah kat umat, nak cerita kepada masyarakat. Jangan pilih pemimpin-pemimpin yang nampak baik. Lepas tu kita sebut, lupakanlah janji-janji manis mereka. Dia bagi duit, ambil lah duit tu. Dia dah bagi, kita ambil lah. Baik sangka lah, ambil. Gunalah, tak apa. Tapi jangan undi dia, orang yang bagi duit tu. Kan, maknanya dia bagi, kan, dia bagi maruah kita tu dia pijak. Kita dipilih kan. Jadi sistem tu tak jadilah. Saya minta maaf noh, kalau ada orang politik kat sini. Tapi nak sebut kat sini, kita jangan rasa diri kita terbaik sebab kita duduk dalam politik. Inilah nak tegakkan Islam. Islam tidak tertegak dengan rasional dan logik. Islam tidak tertegak dengan dasar maksiat dan mungkar. Islam tertegak dengan dasar tauhid dan iman. Tauhid, iman, dakwah, tarbiyah, jihad. Itu dah asas dia. Jadi tuan-tuan dan puan, gitulah ghuraba. Golongannya ghuraba cakap macam ni lah. Tak popular. InsyaAllah. Macam-macam lah. Baiklah, insyaAllah kita rasa dah pukul 12 ni. Jadi mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan ni dapat manfaat lah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kita rahmat, barakahnya. Saya minta maaf, insyaAllah. Tapi itulah, kadang-kadang kita sebab ada orang yang tak nak mengundi kan. Kalau boleh mengundi je, tak ada masalah. Kita bukan mengundi, bukan maknanya kita mendokong sistem jahiliah, bukan. Kita mengundi sebab kita nak membantu supaya saudara-saudara kita yang nak membantu masyarakat tu, dia boleh tolong orang. Tak apa, hak dia sebagai saudara kita undi. Hak sebagai saudara kan? Bukan kita dokong sistem tadi. Sistem tu dah korup dah. Sistem dah korup. Dan kita mengundi yang buruk daripada yang lebih buruk. Bukan yang baik, yang buruk daripada yang lebih buruk. Kurang sikit lah dia punya mudarat dia tu, dia punya keburukan ni kurang sikit. Tak apalah kan. Sebab kita duduk di Mulkan Jabbariyah ni, di fasa keempat ni, memang kita tak akan tak ada khalifah tak ada, Amirul Mukminin tak ada, fasa ni tak ada. InsyaAllah fasa lepas ni. Jadi kita nak bina fasa lepas ni. InsyaAllah nah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum insyaallah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Ya Allah, ampunikanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunikanlah kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunikanlah segala perkara-perkara jahat yang ada pada kami ya Allah. Segala rawasib jahiliyah yang ada pada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kasihanilah kami. Berilah kekuatan pada kami untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Islah diri kami ya Allah, keluarga kami, masyarakat kami, seluruh dunia ini ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Jadikanlah majlis ini majlis yang penuh dengan barakah dan rahmah ya Allah. Jadikanlah majlis ini majlis yang akan melahirkan Al-Mahdiyin, Taifah Mansurah ya Allah. Memberi kepada kekuatan kepada Islam untuk bangkit, Islam untuk tertegak dengan secepatnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk istiqamah dengan penuh ikhlas di atas amal yang saleh, amal yang qawi ya Allah, menyelesaikan qadhiyah Islam, membina kekuatan dan menjadi salah seorang daripada para siddiqin syuhada ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram.
اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada kesempatan malam ni kita buat satu kuliah, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.